Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ke udara hari ini bersama dengan kata sahabat-sahabat semua kan okey. So kata terima kasih kerana sudi tengok, sudi orang kata apa? Tunggu kan live KL, dan yang lagi best sudi share sudi share live KL ni kepada semua kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okey, kenapa KL ubah tarikh tak ubah masa daripada jam 5 kepada jam 5.30? Ni pun dah lewat sikit kan. Sebab ramai yang cakap KL kenapa tak buat lepas kami balik kerja. Kan KL kenapa buat siang, kenapa tak buat malam? KL kenapa itu, kenapa ini? Banyak sangat kenapanya. So KL ubahlah sikit supaya sempat kita solat tak terkocok-kocok. Malam KL penuh yang jadual, so KL tak sempat nak buat malam kan takut clash dengan KL punya mentor punya live. So KL sebab tu pilih juga petang, tapi KL lewatkan sikit. Waalaikumsalam Kak Pura. Kak Pura, ni nak tunjuk ni tudung Kak Pura bagi ni. Terima kasih banyak-banyak sebab bagi tudung cantik yang flowy, yang sedap pakai ni dekat saya. So petang ni saya pakai warna light brown. InsyaAllah nanti next day saya akan pakai yang warna light pink punya. Cantik sangat, dia sangat flowy. Kena pula dengan purdah saya kan. So lepas ni bolehlah buat shooting. Dia dah ada sepasang ni. Dia dah ada kawan dia. Terima kasih Kak Pura. Tapi saya tak ada warna hijau, warna biru. So kalau Kak Pura nak beli kat saya, nak bagi hadiah kan, warna tu semua saya tak ada lagi. Saya baru ada 2 ni je Kak Pura bagi. Gurau Kak Pura, petang-petang ni kita kena bergurau. Sebab tak bergurau nanti duduk kat surau, kata kan. Bagus juga duduk kat surau, tenang sikit hati Okey. So terima kasih sekali lagi sebab sudi live sudi watching live KL petang ni kan. Okey, tajuk pun hari ni KL nak share tajuk yang bapak sedih sikit ni. Sebab KL ramai KL tengok yang berniaga, dia orang akan kerap bersedih. Memang yang selalunya kalau refer KL tu sedih memanjang. Kan yang sedih-sedih, yang happy pun happy juga kan ramai je yang refer sebab dia punya happy. Tapi biasanya kita akan cari mentor kita waktu kita sedih. Kan kita biasa cari Allah masa kita sakit, kita susah, kita sedih kan. Happy tengok my mentor. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Kak Pura dan yang watching Okey. Jadi kebanyakan yang akan kita cari mentor tu reasonnya adalah memang sebab sedih lah. Kerana sebab tak tahu, sebab dah give up, fed up dan sebagainya. So ada yang refer KL situasinya kerana situasi dia begitu. Situasinya dia tengah tak berapa nak best, tak berapa nak shock. Sebab tu hari ni sebab KL yakin sangat you all yang berniaga ni rata-ratanya nak happy ending kan rata-ratanya nak happy ending. Sama juga macam KL, siapa nak bankrupt? Kerana siapa yang berniaga akhirnya nak gagal? Siapa yang berniaga yang akhirnya nak susah kan tentulah tidak. Jadi kerana KL faham you all punya matlamat, KL faham you all punya impian, KL faham you all punya kehendak. Sebab tu hari ni KL nak buat sharing kan. KL buat sharing berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan nak hilangkan kesedihan ni. Sebab apa? Sebab sedih ni benda yang tak best kan bila kita bersedih bermaksud kita dalam keadaan negatif berkeadaan negatif. Kalau kita seorang yang bijak, kita akan amalkan apa yang KL nak share ni. Saat gini KL nak share, kita akan amalkan benda ni. Tetapi kalau masa tu kita dalam keadaan kita dikontrol oleh emosi, kebanyakan orang dia dikontrol oleh emosi. Bila dikontrol oleh emosi, kerana emosi dia dah tak stabil, emosi menguasai diri orang kata kan.
Apa yang berlaku, dia akan banyak fikir benda yang lagi dahsyat negatif dia. Okey, dia akan fikir benda yang tak elok, dia akan fikir benda yang merapu, dia akan mencari orang yang seumpama dia. Dia akan duduk sorang-sorang meratap. Jadi masa macam ni adalah masa terbaik bagi siapa? Bagi syaitan untuk cucuk kita. Ingat syaitan dia memang tak suka kita berniaga. Syaitan ni kalau boleh dia suka kita down dan terus down. Sebab bila orang nak cerita sikit, ramai orang tak tahan dengan bankruptcy ataupun hampir bankrupt ataupun jatuh, belum bankrupt lagi pun, kerana dia dalam keadaan fasa jatuh. Dia buat apa? Masa tu dia banyak bunuh diri lah. Kalau kita tengok orang-orang kecewa dekat Korea, orang-orang kecewa kat Jepun, siap ada satu tempat untuk bunuh diri. Nampak tak? Sebab apa? Nak bagi tahu, sebab masa-masa ni adalah masa terbaik untuk syaitan cari pengikut. Syaitan dia dia suka kalau kata kita kemurungan, kita duduk seorang-seorang. Sebab masa ni dia akan cucuk kita banyak sangat benda. Dia akan suruh kita dia akan menjadikan kita seorang yang kufur. Dia nak kita menjadi seorang yang tidak bersyukur pada Allah. Kerana sedangkan setiap apa saja yang berlaku itu datangnya daripada Allah. Allah nak uji kita. Sebab kita kena ingat syurga Allah tu mahal. Tetapi syaitan ambil peluang dekat sini untuk membuatkan kita rasa marah dekat Allah. Selaku pemberi rezeki, kata beri rezeki, kata hebat sangat. Kerana kata orang kata apa, membantu menyempurnakan hidup hambanya. Kenapa bagi aku susah? Kenapa tak senangkan je customer datang dekat kita, beli dengan kita? Kenapa? Waalaikumsalam. Bawa perasan. Kak Ani, alhamdulillah, line dah okey nah. Okey. Jadi orang akan banyak buruk sangka kepada Allah bila berlaku situasi macam ni. Itu sebab itulah kenapa kita tidak digalakkan. Kalau bersedih duduk seorang-seorang, tak digalakkan. Kalau bersedih cari orang yang salah, cari orang yang seumpama kita. Tidak boleh begitu. Sebab apa? Sebab dia akan mendatangkan kemudaratan, keburukannya lebih banyak berbanding dengan yang baiknya. Okey? Jadi sebab tu petang ni Kak El tampil untuk apa? Untuk bantu you all yang sedang berniaga, yang mengalami fasa kesedihan sekarang ni. Kesedihan sekarang, kesedihan sebelum ni, kesedihan akan datang. Mungkin hari ni tengah shock, tapi akan datang kita dah bersedia. Rupanya akan ada fasa-fasa macam ni. Ada setengah orang, okey, tak boleh juga. Oh ya ke? Okey, faham. Apa nanti kita cari solution jadi kita orang kata apa? Kita faham situasinya. Dan ada setengah orang dia jadi takut nak berniaga sebab dia kata, nanti kena jadi macam ni Tak semestinya. Tetapi selalunya begitu. Maksudnya dunia ini berputar. Dunia ni berputar, tapi Allah nak bagi tahu kita dalam setiap putaran tu, okey? Dalam setiap putaran akan ada hikmahnya. Dalam setiap putaran tu ada pemberitahuan yang Allah nak bagi tahu kita. Sebab tu, okey, sekejap lagi saya akan cerita lagi lanjut tapi saya nak bagi tahu petang ni Kak El nak share supaya you all dapat orang kata apa, ilmu ni awal, supaya juga dalam keadaan kita sedang bersedih hari ni, kita tahu bahawasanya ada solution. Kita tahu ada solution. Okey, Kak El nak cerita story dulu sebab kita kan suka story mori. Kita kan suka story mori. Kenapa hari ni petang ni Kak El bagi tahu, Kak El umumkan seantero dunia, Kak El pernah hampir muflis. Okey, kenapa Kak El bagi tahu benda tu? First thing first is Kak El nak bagi tahu, dalam pada kita tengok orang tu indah, cantik, bagus, selesa, sempurna, perfect, business okey dan sebagainya, sebenarnya ada siri yang tak best. Kadang pernah berlaku. Serupa juga macam Kak El, sebelum Kak El jatuh, dulu Kak El pandang macam tu juga dekat orang. Allah, bestnya hidup kau ni, bestnya sempurna je. Tapi bila Kak El jatuh, baru Kak El tahu rupanya Dato' Ali Shukri pernah muflis banyak kali.
dia dah muflis KL baru hampir tau. So satu benda yang berbeza. So KL nampakkan dalam dekat diri KL macam ni. Oh, maksudnya aku ni baru nak hampir muflis kan, tak muflis lagi. Tapi Dato' Alif Shukri, dia dah muflis dah banyak kali, tapi dia boleh berjaya sampai tahap macam ni. Kita baru start faham apa yang berlaku kat sekeliling kita sebetul-betulnya tau. Kita baru start memahami kan, oh baru kita kaji, oh orang tu berjaya, orang ni berjaya, rupanya mereka semua adalah bankruptcy satu masa dahulu kan, majority macam tu, bankruptcy satu masa dahulu. Seteruk-teruk KL yang hampir muflis disebabkan oleh income tax kan, income tax biasalah kan, income tax dia datang waktu dalam keadaan kita pun tak berduit kan. Masa tu lah dia nak korek segala lubang yang ada kan, sampai ke lubang cacing dia nak cari kita untuk kita cover. Wah, masa tu kita jatuh. Tapi pada dia peduli apa kan, dia tak peduli hampa jatuh ke tak jatuh ke, depa pun nak duit juga. Nampak tak? Jadi apa cari kat kita, HDN cari kita masa keadaan kita tengah terdesak, itu memang nak bagi tahu malang sungguh nasib. Kerana kita ibaratkan waktu tu, Allah teruknya keadaan ni masa ni lah. Kerana sampai saya pernah marah LHDN, saya cakap apa? Saya ni bankrupt disebabkan oleh LHDN tau. Saya nak bagi tahu, saya ni kena bayar income tax sebab saya income besar, sebab saya pergi buat niaga kerja malam siang pagi petang siang malam. Kenapa saya yang nak di bankrupt kan? Punyalah stres masa tu. Nak tergelak pun dia. Tapi itulah hakikat, bila keadaan kita stres, macam-macam benda boleh keluar kan, depa jalan ke kerja depa je kan, tapi nak bagi tahu nak buat macam mana kan, nak buat macam mana. Itulah hakikat. Kita kena tahu, orang kata apa, sebenarnya ada sebab kenapa kejatuhan tu. Tapi Kak tak nak cerita sebab apa. Itu bukan point untuk petang ni kan, poinnya adalah macam mana kita nak atasi kesedihan. Sebab bila jatuh, tak payah kata jatuh lagi, bila di reject, kita mesti sedih gila kan. Sedih gila kena reject. Sedih gila dapat blue tick je daripada prospek. Itu pun dah sedih gila kan, customer kan, KL tahu tak, customer saya 100 orang saya hantar, seorang je yang tak blue tick. Itu pun abang saya. Dia cakap apa, boleh tak kau jangan hantar lagi dah kan, broadcast message ni. Abang saya seorang je yang tak blue tick, yang lain semua blue tick. Sedih gila KL. Kerana saya rasa dunia saya bukan dalam bisnes. Saya rasa kerana saya ni malang, saya tak boleh berniaga, saya kena miskin. Nampak tak? Laungan-laungan yang entah apa-apa entah dah start dah. Sebab tu saya kata kan, KL cakap, ingat syaitan ni dia tak suka tahu orang berniaga, sebab berniaga tu sunnah, dan berniaga tu boleh menyebabkan orang Islam kaya. Bila orang Islam kaya, Islam boleh ditawan satu dunia. Kerana orang Islam ni memang diperlukan. Dalam Islam memang memerlukan orang kaya. Kerana sebab orang kaya boleh membantu untuk dari segi dana. Sebab ustaz-ustaz, orang-orang pendakwah ni, mereka terpaksa bertungkus lumus berdakwah kan, jadi dana-dana tu pula untuk memudahkan urusan dakwah adalah datang daripada orang-orang kaya. Orang-orang kaya ni datang dari mana? Datang daripada berniaga. Sebab tu kebanyakan kan, sahabat-sahabat Nabi dan even Nabi sendiri adalah orang-orang yang adalah orang kaya. Kan, orang kaya. Nampak tak? Sebab tu kita kena tahu sirah dulu, kerana sejarah kehebatan Islam dulu. Kerana kita kena tahu, kita kena belajar dan ambil tahu. Benda tu adalah satu motivasi sebenarnya yang Allah bagi dekat kita, kerana supaya orang kata apa, kita tahu kerana ada kekuatan dulu dan apa yang berlaku pada ketika dulu kan, satu masa dahulu. Itulah sebagai satu kekuatan dekat kita. So kan, nak bagi tahu orang Islam dalam Islam memang memerlukan orang kaya, dan orang kaya ni adalah datangnya daripada orang berniaga. Kerana itu syaitan tak suka kita kaya kan, kerana apa? Kerana kekayaan itu membantu kita untuk jadi orang yang bersyukur, membantu kita
membantu Islam tu sebarkan seluruh dunia. Okey, membantu kita ada aliran sedekah, aliran pahala daripada amal sedekah kan, yang berpanjangan, yang akhirnya meluaskan dan menyejukkan kubur kita, yang menjadikan kubur kita sebagai taman syurga. Dan akhirnya kan, taman-taman syurga tu itu adalah satu petanda bahawasanya ke syurgalah kita akhirnya. Nampak tak? Sedangkan syaitan ni dia mencari pengikut untuk menjadi pengikut dia di alam akhirat esok di neraka. Nampak tak? Kan ni kufur kepada Allah, okey, neraka. Nampak? Itulah maksudnya kan, tempat-tempat laluan dia, kan, ke mana arah dia. Nak bagi tahu dia sedang mencari pengikut. Dan sebab tu berniaga ni bukan semua orang kata apa, bukan kata kita tak boleh logik berfikir tau, tapi inilah masa-masa yang memudahkan syaitan untuk tulis minda kita. Kerana antaranya adalah masa apa? Masa-masa sedang masa-masa tengah bersedih, masa-masa marah. Masa ni dia akan tulis minda kita. Okey, tetapi bila kita jadi seorang yang logik, kerana kita boleh stand, kerana sangat strong dalam keadaan mana sekalipun. Sebab tu kita kena jadi orang yang logik. Maksud logik tu adalah orang yang mengenal, memahami kan, perjuangan ni kan, memahami erti kehidupan. Yang paling penting kenal Allah. Okey, so yang KL nak cerita petang ni kan, nak bagi tahu masa jatuh kan, dia tidak, masa jatuh dah hampir bankrupt. Bayangkan rumah hampir disita. KL punya rumah dah hampir disita dengan selotip warna pink putih tu. Putih merah tu. Cuba bayangkan keadaan tu. KL punya meter elektrik dah kena pecah kan, dia orang TMB. Sebab apa? Sebab nak cabut pelang. Masuk rumah, ya Allah, pasal rumah aku gelap. Bila kau tengok rumah orang semua terang, oh rupanya kena cabut. Kan KL nak bagi tahu dia punya sedih dia tak sama macam kalau kita di reject. Okey, sedih juga, fasanya sedih tapi diperit. Okey, fasanya perit. Itu baru hampir, belum muflis itu baru hampir, itu pun dah rasa terlalu perit. Kerana sampai sebab KL jatuh, sebab apa? Sebab KL sakit. Okey, dan KL punya sakit bukan sakit-sakit medical, yang sakit yang KL boleh tahu bila sembuhnya. Kalau kita sakit kepala, kita tahu makan ubat kan, contoh Panadol ke painkiller dan sebagainya, seminggu 2 minggu sembuh. Tapi penyakit ni kita tak boleh nak tahu bila sembuh. Dan tak tahu, pergi hospital pun tak tahu sakit apa yang sebenarnya berlaku ni. Faham tak maksud KL? Jadi ratus-ratus ribu saving memang habis sekelip mata je. Sekelip mata untuk tujuan berubat. Okey, dan nak bagi tahu kan, bila kena sakit-sakit yang macam tu, kita nak buat apa kerja pun susah. Start bangun bergaduh dulu. Pantang tengok muka husband, dia punya bergaduh tu. Kan tak tahulah kalau jiran dengar tu rezeki depa lah. Kan memang sangat dahsyat. Keadaan dia sangat dahsyat. Kan jadi bila dah gaduh kan, kita pun dah tak syok, hati dah tak tenteram kan, lepas tu menderhaka pula kan. Ibarat kata menderhaka lah kot kan, tapi tak tahu kalau sakit macam tu. Ada satu ustaz ni kata itu bukan fasa derhaka. Sebab kita sedang sakit, jadi kita berlawan dan kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang tak sedar. Jadi kerana sakit itu tak dikonsiderkan sebagai derhaka. Betulkan KL kalau salah Okey, kalau ada ustaz yang dengar ke apa ke, ustazah yang dengar, betulkan KL kalau ada yang salah. Okey. Jadinya bila hati kita tak syok, kita nak berniaga pun tak boleh. Bila kita nak jumpa orang, ada je orang menyebabkan orang tak suka kat kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi nak bagi tahu betapa sukarnya keadaan tu, itulah antara punca KL ni. Sebab KL bukan seorang yang malas tau. KL bukan seorang yang tidak percaya pada sistem, tidak percaya pada mental, tidak percaya kepada rezeki dan sebagainya. KL seorang yang memang hardcore. Tetapi ditakdirkan jatuh juga. Kan KL tak tahu itu ada satu tarbiyah sebenarnya. Dulu KL pun pakai ketat, dulu pun banyak selalunya free hair. Kan KL bukan KL yang sekarang. KL dulu adalah KL dulu, KL sekarang adalah KL yang orang panggil ustazah. Ustazah pun ustazah lah, no? Kan so sebab tu you all tak boleh, you all macam pelik kan sebenarnya KL pun pelik. Orang lain pakai pudar cakap lembut je, sopan santun je. Tapi KL tak, KL rock kapak kan sebab KL bukan orang-orang yang datang daripada laluan-laluan yang begitu kan laluan orang-orang yang sopan santun, belajar tertib, belajar adab daripada awal dan sebagainya. Tidak, KL ni adalah orang yang
baru je berhijrah. Kadang baru tak baru pun dah lama dah jugalah. Okay, so Kak El dah biasa dengan keadaan macam ni. Kan bercakap pun lintah pukang, kan bercakap pun tak ada kelembutan, kan. Kan tak ada, tapi ramai orang cakap Kak El lembut. Kak El pun tak tahu tang mana lembut dia orang nampak. Alright. So jadi Kak El ni Kak El bayangkan makin lama makin jatuh. Kita punya kerak besar. Kita biasa dapat income 30-40 ribu. Boleh bayang tak dia punya kerak tu macam mana? Sebab kita tak tahu rupanya besok tu akan ada hujan, kan akan ada ribut taufan. Kita ingat sentiasanya cerah aja. Kita tak sangka hari ni kita cerah, besok hujan. Ingatkan lagi 4 tahun hujan. So kita tak expect benda yang tak best tu berlaku begitu singkat. Kan sama lah juga Kak El. Bila dapat income 30-40 ribu, kan kita akan rasa besok pun begitu, bulan depan pun begitu, tulat pun begitu. Mungkin jauh lagi fasa-fasa nak jatuh. Dan tak pernah terfikir pun benda-benda yang negatif ni. Kita fikir selama ni buat dapat. Kan jadi bila buat dapat, tak pernah terfikirlah benda yang tak dapat tu. Betul tak? Kan so bila tak dapat, kita rasa macam pelik. Last sekali sampailah satu tahap, kerana Allah takdirkan yang betul-betul hardcore punya jugaan. Sebab apa? Sebab kalau sikit-sikit ni mungkin kita tak sedar, kan Kak El ni jenis payah nak nampak, payah nak sedar benda-benda yang macam ni, kan sebab Kak El pun tak pernah belajar erti ketuhanan, yang tauhid dan sebagainya yang secara mendalam. Kak El belajar pendidikan Islam je kat sekolah. Nampak tak? Bukan masalah apa, sebab dulu kan lain, kan tak sama je sekarang. Pembacaan pun banyak, kan lain dulu, tak sama, kan tak sama. Jadinya bila Kak El jatuh, kan Kak El cuba sebenarnya cari solution bagi masalah-masalah Kak El ni. Kenapa tak closing? Sedangkan Kak El tak pernah cerita benda. Sorry sini hujan lebat. Hopefully line kita okay. Kan minta-mintalah Allah izinkan untuk Kak El share sampai habis. Kat sini pun kebetulan hujan lebat ni, baru je hujan Okay, doalah sama-sama, mudah-mudahan semuanya lancar. Okay. Kak cerita apa tadi? So Kak nak bagi tahu, kan memang kaji segala-galanya, kan cari apa masalahnya tak boleh closing. Dan Kak semalam Kak cerita pada tim yang selama ni 14 tahun Kak tak pernah buka cerita ni. Okay, Kak rupanya Kak pernah buat closing dalam 1 jam bernilai suku juta, hampir 250 ribu. Okay, dalam masa 1 jam closingnya 250 ribu ringgit. Kak El pun baru notice benda ni semalam. Ya Allah, kenapa sebelum ni tak tahu, tak pernah kira pun. Kan tak pernah kira jumlah ringgit. Pernah kira jumlah barang je, tak pernah kira ringgit dia berapa. Rupanya suku juta. Nampak tak? Jadinya Kelantan pun hujan lebat ya ke? Itulah doakan kita punya live ni, okey. Jadi Kak El nak bagi tahu, Kak El ni bukan orang yang kalau buat sikit, buat betul. Itu style Kak El. Tapi jatuh sangat dahsyat jatuh dia. Rupanya bila Kak El dah semakin matang, baru Kak El tahu itu rupanya adalah tarbiyah. Allah nak bagi tarbiyah. Tapi masa jatuh tak tahu pun benda tu tarbiyah. Mereka tak tahu pun. Tapi dia yang first datang adalah stres. Kenapa tak boleh buat? Aku ni boleh cakap aku hebat. Kerana bercakap aku hebat. Orang tengok aku pun orang nak beli. Nampak tak? Kita bersifat keakuan. Rupanya keakuan tu dah membawa kita ke arah yang lain kalau tak dibendung awal. Jadi, sebab kenapa Kak cakap itu adalah satu tarbiyah? Kerana jatuh ini satu tarbiyah. Sebab Allah nak memperbetulkan kita. Allah sayang kita. Kerana Allah sayang kita, Allah nak memperbetulkan kita. Kan sebab tu bila kita jadi rejection hari ni, percayalah bahawasanya sebenarnya Allah sedang nak memperbaiki kita. Allah nak bantu kita. Allah sayang kita. Tak mungkin kita orang yang semayang pagi, petang, siang, malam, tonggang-tungging ni, kerana Allah tak nak tolong. Tentu Allah lagi nak tolong. Sedangkan orang kafir lagi Allah bagi kekayaan yang melimpah ruah. Ini kan pula hambanya yang sembahyang 5 waktu, berzikir, bertahmid dan sebagainya. Kerana lagi Allah nak bagi. Cuma ada something dari segi kefahaman kita tentang rezeki, tentang Allah dan sebagainya, terkehil, tak kena, tidak on track. Nampak tak?
Jadi KL punya part is KL bersifat keakuan. Okey, KL rupanya bersifat keakuan. Kalau tak dibendung kan boleh jadi kan macam itulah jadi Firaun. Okey, bila dia berkuasa, dia rasa dia hebat, akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Nampak, itulah yang keburukan yang sangat dahsyat kan kesan bila tidak kata apa, tidak diterima tarbiyah ni, akhirnya kita akan jadi macam tu. Okey, sebab tu kerana kasih sayang Allah lah sebenarnya kan nak bagi tahu, kerana Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah nak bagi tahu sesuatu, ada benda yang tak betul kita buat. Jadi dia nak perbetulkan kita. Dia tak akan cakap direct dekat kita, hello Eli, kan ni kufur. Tak faham maksud kufur. Kan confirm tak faham. Kita pun rasa dengar suara apa tu. Kerana kita takkan rasa tu Allah, kita akan rasa tu benda lain. Nampak tak? Sebab tu nak bagi tahu, Allah tak datang kat kita dalam bentuk yang macam tu, direct. Tidak. Kerana Allah nak bagi, nak sampaikan kat kita ni dalam bentuk-bentuk logik, bentuk-bentuk kita sebagai hamba boleh terima. Bentuk-bentuk kita sebagai hamba kita boleh guna akal untuk faham. Nampak tak? Jadi Allah bagi satu cabaran, bagi dugaan, which is bila kita sedih, kita akan cari dia. Okay? Memang macam tu. KL pun sama. Bila KL stres, dah tak larat nak stres, larat menangis. Okay? Last menangis. Long story short, KL cerita memang KL menangis gila-gila. KL tak tahu dah nak buat apa. So, bila KL start berubah adalah bila KL punya kemuncak stres dan KL dah dapat petunjuk, dua petunjuk dalam mimpi kan tentang kiamat, tentang kematian. Itu yang menyebabkan KL berubah macam ni. Tetapi selepas pada tu bila KL berubah kan rupanya itulah lorong-lorong yang Allah nak memperbetulkan kita. Nampak tak lorong-lorongnya? Jadi bila KL start berubah kan KL pun start pakai jilbab, belum pakai purdah lagi. KL pergi London masa tu dengan masih lagi dengan HIO kan KL dapat peluang pergi ke London, KL berjilbab. Okey, tapi tak berpurdah. Jadi banyak sebenarnya gambar lama, tapi sebab tak tutup aurat betul, tak berpurdah, malas dah KL nak up kan. Mungkin dah terlampau banyak sangat. So KL pergi sana dalam keadaan masa tu tengah ada pengeboman kan daripada orang-orang yang ekstrim katanya kan ekstremis macam orang Islam yang ekstrim katanya. So masa tu KL pergi London. Okey, pergi tapi diorang terima baik. Okey, terima baik kan terima baik KL walaupun berjilbab. Dan diorang sebenarnya rupanya orang London suka orang London suka orang berjilbab. Dia nampak nampak nice. Diorang kata nice, very nice look dia kata. Kan tak pakai tu orang kata less is more. Macam itulah, itu kata orang London tu Okey, jadinya bila KL sedih sangat, KL pun start merayu ke Allah kan. Masa tu lah kemuncak dia. Okey, masa tu kemuncak merayu, tak tahu nak katakan merayu, sedih. Sebab tu orang kata kalau kita sangat stres, sangat sedih, pergilah cari yang boleh menerima kita punya rintihan kan. Kalau kita pergi merintih kat suami pun cakap kan, menangis je memanjang, stres. Ingat aku tak stres ke? Nampak tak kan sikit-sikit sedih kan last kali orang pun malah nak layan. Nampak tak? Tapi Allah tak. Allah maha baik. Kerana Allah maha baik. Allah terima kita dalam keadaan mana kita sekalipun. Allah terima keadaan kita, stres kita. Allah dengar rintihan kita. Allah, dia tak pernah menyakitkan hati kita. Kalau kita sedang bersedih, merayu, merintih, kita bukan sedih sekali tau. Kita kena reject dekat 30 kali. 30 kali sedih tau. 30 kali sedih. Kita pergi cerita kat orang, orang lagi sedih dengan kita. Last kali orang pula stres dengan kita. Last kali orang pun tak nak dekat dengan kita. Sebab apa? Orang akan kategorikan kita sebagai orang yang negatif. Tetapi Allah tak pernah jauh dengan kita. Okey? Allah tak pernah jauh dengan kita. Lagi kita sedih, lagi dia dekat dengan kita. Lagi kita merayu dekat dia, lagi dia dengar rayuan kita. Kan dia tak pernah menyakitkan hati kita. Macam itulah juga KL. KL selalu share pada cakap merintih ke Allah kan Allah tak pernah sakitkan hati KL kan last kali apa yang berlaku dekat KL is KL start belajar agama kan KL dapat satu ketenangan. Lepas rintih dia punya sebuku dekat dada kita ni macam dah keluar tau.
Okey, sebuku masalah kita ni macam dah letak buang. Ya Allah, tolonglah, aku merintih. Ya Allah, aku tak tahu nak kata apa. Ya Allah, aku penat ya Allah. Kerana keluh kesah dada aku. Ya Allah, sesaknya nafas aku, sesaknya dada aku. Aku tak tahu nak buat apa ya Allah. Hanya luahan, meluah je. Luah dekat masa sujud, luah dekat doa. Luah je, luah. Masa tu luah, habis cerita. Tiba-tiba dia hilang. Dia macam satu buku, benda yang seketul, benda yang seketul sekejap ni pukul 6.10 sekejap sangat. Okey, benda yang seketul tu yang menyesakkan dada kita tu, dia macam terambil letak sebelah tapi hilang, terus hilang. Pernah tak dengar istilah orang tenang selalu menang? Bila jadi macam ni bila Kak El selalu merintih, at last Kak El slowly tenang. Okey, slowly tenang. Bila tenang, KL orang kata apa macam terdorong untuk pergi mengenal Allah lagi dalam. Kerana sebab ketenangan ni adalah satu benda yang Kak tak pernah jumpa, tak pernah rasa sebelum ni. Sebelum ni beli handbag mahal, tak rasa tenang pun, rasa stres pula. Beli kereta mahal, sedap, mula-mula sedap naik. Bila dia sakit tu mulalah rasa macam nak buang. Macam itulah perasaannya. Nampak tak? Tak tenang. So perasaan tenang tak pernah ada. Duduk rumah banglo besar, duduk dalam tu bukan makin bahagia, macam memang tak best langsung. Rasa keadaan tu macam tak best. Rupanya tenang ni dia efek kehidupan kita keseluruhannya. So bila KL start kenal Tuhan, KL pergi belajar agama, KL pergi belajar mengaji, KL pergi cari Tok Guru ni Aziz, pergi kat sana, KL cari Tok Guru Allah Rabbi, Tuan Guru dekat Sik tu, tiba-tiba ingat, lupa dah arwah ni nama dia. Baba kita panggil Baba. Tak ingat lah. Nama dia masya-Allah kenapa tak ingat pula. Okey. Carilah tuan-tuan guru, cari ustaz-ustazah, buat usrah dekat rumah Lepas tu KL selalu pergi kuliah maghrib, bawa anak-anak, buat homework kat situ, makan kat situ sebab dia baru balik sekolah petang, terus KL bawa pergi masjid. Jadi KL rasa macam ya Allah, tenang sangat. KL tak pernah fikir apa pasal masalah. KL tak fikir apa pasal hutang-hutang, tak fikir pasal masalah, KL tak fikir pasal rezeki, tak fikir pasal apa pun. Langsung tak fikir. Nampak tak? KL rasa macam hidup dengan ya Allah, hidup macam seronok. Tak tahu nak kata dia punya seronok tu, tak tahu macam mana nak cakap. Jadi Kak El pun belajar lah pasal ketuhanan. Kak El pun belajar pasal tauhid dan sebagainya Oh macam ni Allah macam ni rupanya Rupanya Allah bagi aku ni, baru kita start faham kejatuhan tu sebenarnya apa. Baru kita faham erti tarbiyah. Baru kita kenal diri kita, kesilapan kita, baru kita sedar. Baru serahkan segalanya kepada Allah. Betul tak pura? Baru kita sedar hakikat rezeki tu sebenarnya rahsia dan dia datang dari siapa. Baru kita sedar, baru Kak El sedar rupanya berniaga itu adalah ibadah. Kerja keras bukanlah penentu rezeki. Bukan. Baru Kak El sedar semua benda tu. So bila Kak El tenang, Kak El serah semuanya, Kak El cakap terus terang, kalau ada satu kereta yang KL tak tahu pun dia ni dah habis bayar ke tidak. Bank tak pernah call dah. Tiba-tiba bank tak call. Selalunya setiap bulan akan call. Semak kepala. Kita orang kalau bank call kita rasa semak gila Bank tak call langsung. KL pun expect mungkin dah habis bayar lah, tak apalah Lepas tu rupanya selepas KL punya fasa-fasa KL lalui fasa-fasa ni dengan ketenangan yang penuh tenang ni, alhamdulillah sebab kenal Allah. KL bila dah kehidupan tu semakin okey alhamdulillah KL pun dah start recover, dah start dapat balik KL punya income 30,000 ke atas tu nampak tak nak bagi tahu. Mula-mula dapat 30-40 ribu, lepas tu jatuh berderut-derut, dapatlah 1,000 lebih income tau. Bayangkan komitmen kita besar gila tau. Komitmen kalau income 30 ribu memang besar gila. Tiba-tiba dapat 1,000 lebih, padahal duit makan je kalau ikutkan punyalah sesak. Okey, lepas KL naik balik, Allah bagi balik rezeki 30 ribu. Ingat nak bagi tahu kat sini, kalau hari ni kita jatuh, itu petanda kita akan berjaya. Kalau hari ni kita jatuh, petanda kita akan berjaya sangat hebat. So, dapat balik income macam mana sebelum jatuh dulu.
Okay, Alhamdulillah. Dan selepas recover keadaan tu, baru bank call. Hello ni Puan Suhaili ya. Ni saya nak bagi tahu ada ni kereta kancil Puan Suhaili. Kereta kancil yang first kereta KL tak jual, ada lagi kat situ. Dan even sekarang ada lagi. Ni hutang ni masih ada kami tengok last kami call ni setahun lepas. Kerana setahun lebih yang lepas. Kami pun, lah ya ke ada lagi ke? Ingatkanlah habis sebab bank tak call. Itulah kami pun pelik. Kenapa kami tak call Nampak tak pertolongan Allah? Allah stopkan stres kita. Allah stopkan kegusaran kita. Allah stopkan segala apa yang boleh menyesatkan hidup kita. Kerana seketika, sementara kita nak dapatkan balik jalannya, sementara nak dapatkan balik skillnya, Allah stopkan apa sahaja yang boleh mengganggu emosi kita. Dengan bantuan Allah, Alhamdulillah, kerana bank tak call. Kak pun macam terkejut lah. Baru sedar, ya Allah, kau tolong aku macam ni, ya Allah. Kerana kau tahu aku punya stres tu kat mana. Dan kau stopkan dia tanpa reason. Nampak tak? Orang bank pun pelik. Orang bank pun pelik. Lepas tu, ada je rezeki. Ada sentiasa je rezeki. Sebelum ni, kami siap makan nasi dengan bubur. Makan nasi dengan bubur pula. Makan bubur je. Berminggu-minggu kami makan bubur. Punyalah susah nak beritahu Tapi orang tak tahu. Semakin banyak cabaran, semakin dekat dengan kejayaan. Betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betul Kak Ani. Sampai jiran-jiran yang, ada certain lah jiran yang tahu ada certain, bukan semua. Saya jenis tak suka cerita kat orang. Okay. Jadi ada certain yang tahu ni, sebab dia kawan baik dengan suami. Jadi dia hari-hari fikir. Dia cakap dengan rumah dia, Cap tu makan apa ya sekeluarga. Diorang ni hidup macam mana rumah lagi, kereta lagi nak bayar. Kata gaji sikit. Dia orang yang pening kepala nak memikirkan tentang kehidupan kita orang. Kita orang okey je, kita relax je, pergi masjid, pergi mengaji, anak-anak hantar je sekolah private. Hantar macam biasa, macam tak fikir langsung. Saya malas nak fikir. Saya tak nak mengganggu pemikiran ni. Nampak tak? Rupanya bila kita tak fikir, keadaan jadi lagi okey. Allah bantu. Rupanya Allah bantu. Memang saya tak fikir langsung. Okay. So bila keadaan tu dah semakin okey, sebab kita dengan Allah, hubungan kita baik. Dan orang kata apa, buatlah segala solat duha. Solat duha, saya baru kenal perkataan duha masa saya jatuh. Saya tak pernah dengar perkataan duha sebelum ni, frankly speaking lah. Saya mengaji sedekah dan sebagainya. Dulu sedekah juga, sedekah nak menunjuk kat orang. Tak pernah rasa manisnya sedekah tu. Tak pernah rasa ada keinginan nak sedekah lagi. Sebab sedekah pun sebab segan. Orang sebelah sedekah, kena bagi juga ni. Nampak tak? Itu fasa dulu. Tapi tak pernah rasa manis dia macam mana. Okay. Jadi itulah yang berlaku pada KL dulu. KL memang tak pernah ambil pot pasal rezeki langsung. Tak pernah. Barulah sampai satu tahap kalau dapat balik kehidupan, dapat balik rezeki, dapat balik track, dapat balik income puluh ribu, dapat balik team, dapat balik besarkan bisnes ni. Alhamdulillah, Allah tolong. Allah tolong. Syukur sangat-sangat. Syukur sangat-sangat Allah menolong segala benda. Allah memang menolong segala benda. Sebab tu kita Kak nak share, nak beritahu bila kita mencari rezeki, kesana kesini, kita cari rezeki, akhirnya kita akan stres. Kenapa rezeki tak datang lagi? Kerana kita stres disebabkan oleh kita tak tahu hakikat rezeki tu datang pada mana. Hakikat rezeki tu, segala benda ada bertuan dia. Kerana ada tuan dia. Rezeki pun sama. Tuan dia adalah pemberi rezeki. Yang maha pemberi rezeki iaitu adalah Allah. Allah yang memegang kunci rezeki. Allah ada kunci rezeki tu. Allah tak kira siapa dia nak bagi. Dan tidak pernah ada satu kelahiran dalam dunia ni yang tidak Allah sertakan dengannya rezeki. Allah bagi rezeki dekat semua. Sikit, besar, kecil, banyak, cepat, lambat. Allah rahsiakan benda ni. Tetapi Allah nak bagi dekat kita. Allah bagi. Cuma kuncinya satu je. Kuncinya adalah jadi orang baik. Okay? Jadi orang baik. Nampak tak? Sebab kita tahu. Kita sekarang dah tahu dah punca rezeki tu dekat mana. Kita dah tahu rezeki tu dekat mana. Kita dah tahu dah. Kita pernah tak? Yelah nak bagi tahu. Kita tahu dah rezeki tu dekat mana. Kita ni kalau kunci kita hilang. Waalaikumsalam Z. Alhamdulillah. Tak apa Z. Masuk juga akhirnya. Kalau kunci kita hilang dalam handbag, kita stres tak?
Kan stres gila nak cari susah. Kalau kunci hilang dalam rumah, lagi stres sebab kawasan rumah tu besar. Nak cari kat mana ya? Kan pernah kita cari kunci rumah ni, puas cari kunci, cari bagai nak arak, rupanya duduk dalam basikal anak. Kan basikal budak-budak yang umur setahun 2 tahun tu kan duduk dalam box tu. Kan stresnya lah rasa. Cuba bayangkan, kerana kunci hilang dekat luar rumah, lagi gila nak cari. Nak bagi tahu, kalau kita pergi mencari rezeki dalam keadaan macam tu, yang kita tak tahu di mana-mana punca dia, memang kita akan stres. Memang kita tak boleh nak terima keadaan ni. Susahnya. Nampak tak? Dia memang satu benda yang susah. Tetapi sekarang ni kita tahu di manakah rezeki tu. Di mana? Di tangan Allah. Kerana kita tahu rezeki di tangan Allah. Jadi macam mana kita nak minta rezeki daripada Allah? Macam mana kita nak jemput rezeki yang ada dalam gudang Allah ni, kan di tangan Allah ni, kita nak jemput dia datang kat kita. Nampak tak? Macam mana kita nak jemput rezeki tu datang dekat kita? Nampak? Nak cari jemput dia adalah apa? Carilah orang baik, jaga solat, jaga sedekah, jaga amalan-amalan sunat kita, kan jaga doa, jaga mengaji, jaga Quran. Nampak tak? Kan jaga mak ayah, jaga keramat hidup kita, jaga pasangan kita, jaga hati dia, kan jaga segalanya. Yang penting jadi orang yang Allah suka, jadi orang baik je. Itu je dia punya key dia. Kan untuk dapatkan kunci rezeki ni, nak jemput rezeki datang kat kita, itulah kunci dia, itulah cara dia jadi orang baik. Nampak tak? Dia ada amalan-amalan khusus lagi. Antaranya yang Kak El bagi tahu tadi kan, kalau kita boleh buat satu persatu, alhamdulillah, kan at least kita boleh konsisten. Tetapi kalau kita boleh buat semua serentak, mungkin dalam masa yang sama, kan insya-Allah itu dah memang confirm dah Allah akan bagi. Kecil besar je, tunggu masa je. Nampak tak? Kan tunggu masa je. Jadi Kak El nak bagi tahu dekat sini, bagi yang sedang bersedih kerana di reject, bagi yang sedang yang tengah bersedih kerana tak dapat lagi apa yang kita nak, percayalah sebenarnya itu adalah tarbiyah. Allah nak bagi tahu kita sesuatu supaya kita boleh upgrade di mana yang perlu upgrade. Kita boleh ubah diri kita. Kalau belum okey, kepada lebih okey. Kan mungkin ada something yang kita tertinggal. Mungkin kita punya zikir tak cukup. Mungkin kita punya solat tak awal waktu. Kerana mungkin solat kita pun ada tertinggal kan ataupun mungkin aurat kita belum okey. Mungkin hubungan kita dengan suami tak berapa nak bagus lagi, kan Allah sedang nak bagi tahu ada something yang perlu kita upgrade, kan insya-Allah. Jangan risau tentang rezeki, Allah yang akan bagi, kan jadi orang baik saja. Jadi orang baik, insya-Allah rezeki pun akan mudah-mudah aja. Kita pun tak stres. Ingat orang menang, orang tenang selalu menang. So apa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam diri dulu. Okey, untuk dapatkan ketenangan dalam diri, kita tenangkan diri kita dulu, insya-Allah dengan mudahnya, kan rezeki itu dah datang. Jadi orang tenang. Jadi orang tenang ni adalah mendekatkan diri kita dengan Allah. Okey? Jadi insya-Allah, kan Kak El, ala-ala you all dah nampak ni kan, Kak El ada barisan-barisan, kan kitab-kitab kat atas ni. Dulu Kak El bukan orang macam ni, kan Kak El share sikit dekat sini. Kak El ada apa, Ihya apa tu, Ihya Ulumuddin. Kan Kak El ada banyaklah kitab-kitab kat sini. Ni sebahagiannya ada lagi kat tempat lain apa semua. Kak El juga ada apa bahan-bahan bacaan Kak El kat sini ada banyak, kan ni sebahagian kat sini ada lagi tempat-tempat lain. So ini adalah untuk apa? Untuk menjadikan Kak El seorang yang lebih logik, kan dan untuk mendapatkan ketenangan dan orang kata apa, untuk mendalami erti ketuhanan yang sebenar, insya-Allah mengenal Tuhan lebih bagus, untuk mengenal Allah lebih mendalam, insya-Allah. Okey, jadi cukuplah sekadar ni dulu perkongsian Kak El. Kak El pun dah lajak masa ni, kesian kat you all nak prepare untuk maghrib, nak masak dan sebagainya, kan. Okay, so Kak El minta maaf banyak kalau ada salah fakta. Kak El minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Kak El sentiasakan doa semua sahabat Kak El yang watching dan yang sharing benda yang baik ini kepada semua sahabat-sahabat, diberikan limpahan rezeki oleh Allah, kan, diberikan ketenangan diri, dipermudahkan urusan perniagaan, kan, dan tercapai segala target, kan, tercapai segala target-target kita, insya-Allah. Jangan risau dengan rezeki, jangan risau dengan kehidupan, jangan doa dekat Allah, kan, minta Allah aturkan, kan, biar Allah yang uruskan, biar Allah yang bantu kita. Kita
serahkan semuanya kepada Allah. Okay, so Kak El ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik. Okay, salam maghrib pada Kak El. Sekian, Assalamualaikum, bye.